Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi kelas dalam talian kita. Kelas secara rakaman lah macam mana yang sebelum ni. Okay, untuk hari ini macam biasa sebelum kita mulakan kelas, apa yang penting yang perlu kamu sediakan ada depan kamu adalah buku teks matematik tahun 1 jilid 2 jilid 2. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ada di bahagian depan buku teks kamu lah. Okey, kalau yang kamu nampak itu adalah gambar jam. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai waktu. Okey, ada kelas yang dah belajar, ada kelas yang belum belajar. Tapi tak apa, yang dah belajar tu ini sebagai satu pengukuhan lah untuk kamu. Okey, dan untuk kelas yang belum belajar tu ini adalah satu pendedahan barulah buat kamu. Okey, kenapa pentingnya kita nak belajar berkaitan dengan waktu ni? Sebab hari-hari kita memang kita akan berjumpa dengan waktu. Okey, kita akan jumpa dengan jam, kita akan jumpa dengan hari, selepas tu kita akan jumpa bulan, seterusnya kita akan jumpa tahun. Jadi nak tak nak memang kita kena tahulah. Kalau tak, kita tak tahu jam. Orang tanya pukul berapa, kita tak boleh jawab sekarang ni pukul berapa. Okay, sekarang ni hari apa, bulan apa. Jadi dia akan bermula dengan yang paling kecil sekali iaitu berkaitan dengan jam. Okay, kalau kamu tengok dekat sini pun dia ada satu benda atau dipanggil sebagai muka jam. Okay, muka jam ni inilah, dia ada nombor bermula dengan nombor 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan kita akan jumpa 12 balik. Juga tahu sekarang ni kita dah ada jam yang dalam bentuk digital kan, yang jadi terus tulis nombor. So kamu boleh baca terus dari situ. Tapi walaupun kita ada nombor yang dalam bentuk digital, kita kena tahu juga yang dalam bentuk analog. Ini dia panggil sebagai nombor atau jam analog lah. Okay, kita kena tahu juga cara bacaan dia macam mana. Kita nak kenal itu nombor. Okay, jadi bila buku teks dah ada depan kamu ni, okay, kita pergi kepada waktu. Okay, kalau kamu tengok dekat dia punya isikan, waktu, masa dan waktu adalah di muka surat 31. Okay, so boleh pergi dekat muka surat 31. Jadi kita pergi dekat muka surat 31. Okay, muka surat 31. Okay, dan muka surat 31 kamu akan jumpa dekat sini lah, unit 5, masa dan waktu. Okay, dekat sini pun dia dah tunjukkan beberapa contoh yang melibatkan masa dan waktu. Okay, seperti mana yang kita tahulah, dalam kehidupan kita seharian ni kita akan berjumpa dua jenis pecahan masa yang secara keseluruhannya lah. Kita akan jumpa satu siang, satu malam. Siang ada matahari, malam ada bulan. Itu yang biasanya kita dengar lah. Okay, kita ada siang, kita ada malam. Okay, biasanya siang bermula daripada kita tengok matahari tu dah naik, keadaan dah cerah. Lepas tu malam ni bermula dengan matahari tu dah mula terbenam. Sehinggalah keadaan tu jadi semakin gelap. Okay, apa yang berlaku waktu siang kita boleh tengok kat sini lah. Ada beberapa contoh, bangun tidur, gosok gigi, jemur pakaian, berkelah. Dua. Okey, ini untuk kita kenali waktu. Okey, untuk kita kenali waktu. Okey, sekejap. Okey. So, kenali waktu ni dia lebih spesifik lah. Dia ada siang dan malam. Sebelum kita tahu kita ada siang dan malam. Untuk kenali waktu, kita akan jumpa dengan 4 waktu dalam sehari. Okey, ada 4 waktu dalam sehari. Jadinya kita akan jumpa apa dulu, lepas tu kita jumpa waktu apa, dan kenapa dia disusun sebegini, sebab dia akan sentiasa berputar atau dia sentiasa bersambung. Kita akan mulakan hari kita dengan waktu pagi. Selepas waktu pagi kita akan jumpa waktu yang dinamakan tengah hari. Selepas waktu tengah hari kita akan jumpa dengan waktu yang dinamakan sebagai petang. Dan selepas waktu petang kita akan jumpa dengan waktu malam. Okay, lepas waktu malam kita akan jumpa pagi balik. Tengah hari, petang, malam. Dia akan sentiasa bergerak dan dia tak akan melangkaui mana-mana waktu. Contoh kita jumpa pagi, tiba-tiba kita jumpa malam. Lepas tu kita akan jumpa petang.
Lepas tu kita akan jumpa tengah hari. Tak, dia akan sentiasa bergerak sama je setiap hari. Dia akan bermula dengan waktu pagi, pergi sekolah, belajar. Waktu tengah hari, okay, balik sekolah, makan. Waktu petang, bermain. Dan seterusnya waktu malam. Waktu malam adalah waktu untuk ulang kaji dan tidur. Bangun tidur, kita akan jumpa pagi balik. Tengah hari balik. Okay, ini adalah sentiasa bergerak. Itu adalah untuk kita kenali waktu lah. Ada 4 sahaja, iaitu pagi, tengah hari, petang dan malam. Dan dia akan sentiasa bergerak sama. Dia tak akan melangkau lah. Tak akan jumpa pagi, lepas tu jumpa petang, tiba-tiba jumpa tengah hari, lepas tu tiba-tiba jumpa malam, lepas malam jumpa petang. Okay, kita tak akan jumpa macam tu. Okay. So, dekat uji diri ni, kita boleh tengok lah sebuah aktiviti dan waktunya. So, ini adalah bersiap berjogging. Dia boleh jadi waktu petang. Okay. Ini pergi ke sekolah waktu pagi. Ini pula apa? Makan malam. Okay. Ini bermain. Ini adalah boleh jadi waktu petang. Ini berjogging dia waktu pagi. Okay. Jom kita akan tengok sikit video yang berkaitan dengan kenali waktu ni. Selamat pagi, matahari sedang meninggi. Kita bangun dan berus gigi, ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, semua bersarapan pagi. Kita bersiap dan pergi ke sekolah, ucaplah selamat pagi. Tengah hari, ini waktu baca dan tulis, main di sekolah dan pulang ke rumah. Selamat tengah hari. Tengah hari, ini waktu makan tengah hari, makan sehingga kenyang. Selamat tengah hari. Waktu petang, mari buat kerja sekolah, tengok TV dan bermain, ucaplah selamat petang. Selamat petang, ini waktu kita minum petang, matahari sedang menyingsing, hari semakin berakhir. Waktu malam, orang tua sedang berdengkur, bintang berkelipan bercahaya, mari kita makan malam. Waktu malam, rasanya untuk kita tidur, kita berbaring di atas katil, ucapkan selamat malam. Ucapkan selamat malam. Ucapkan selamat malam. Okay, jadi itu adalah video yang menunjukkan masa dan urutan peristiwa. Okay, bermula dari waktu pagi, tengah hari, petang, lepas tu malam tidur. Lepas tu kita bangun tidur, kita akan jumpa balik dengan waktu pagi. Jadi untuk subtopik yang pertama ni, okay, yang berkaitan dengan kenali waktu, itu saja. Kamu kena kenal 4 benda. Kamu tahu apa yang kamu buat waktu pagi. Kamu tahu apa yang kamu buat waktu tengah hari, waktu petang dan juga waktu malam. So harapnya untuk yang unit yang pertama ni, okay, boleh kamu faham lah. Okay, untuk kenali waktu. Okay. Selepas itu, barulah kita akan pergi. Lepas kita dah tahu pagi, petang, malam, pagi, tengah hari, petang, malam tu apa kita buat kan. Kita akan kenali jam dan masa. Okay, sebelum kita kenali jam dan masa, kita kenal dulu muka jam. Ini muka jam, ada nombor 1 sampai nombor 12. Okay, di muka jam biasanya ada, kalau kamu tengok kat rumah kamu, dia akan ada 3 jarum. Okay, jarum paling kecil yang sentiasa bergerak itu jarum saat. Kenapa jarum saat kita tak tulis dalam muka jam? Sebab dia sentiasa bergerak. Okay, kita tak boleh hentikan dia dan kita tak tentukan dia pun. Okay, jadi kita tak cakap pun pukul 9:24 minit 32 saat. Kita tak sebut saat, kita hanya sebut pukul jam berapa dan minit yang keberapa. Okay, jadi nak tentukan jarum jam ni, okay, yang pertama jarum pendek
ialah jarum jam, jarum panjang ialah jarum minit. Kalaulah kamu tertukar, okey, mana satu jarum jam, mana satu jarum minit, kamu tengok sahaja di sini. Okey, kamu tengok, oh dekat jarum jam, JAM, jam. Minit, MINIT, jam dengan minit mana lebih panjang? Minit kan? Jam lebih pendek. Jadi jarum pendek itu adalah jarum jam. Tulisan minit ni lebih panjang, jadi itu adalah jarum panjang. Okey, itu je cara nak tentukan dia. Jadi kamu tak payah pening apa mana satu jarum jam, mana satu jarum minit. Tengok je jam tu JM, lebih pendek. So jarum pendek adalah jarum jam. Perkataan minit tu lebih panjang, jadi jarum panjang itu adalah menunjukkan jarum minit. Okey. So jarum minit kita akan kenal lah. Okey, ini dia berkait dengan tajuk pecahan yang kamu pernah belajar sebelum ni. Okey, setengah. Kenapa jadinya setengah? Sebab dia bergerak daripada 12 sehingga 6. Okey, jadi dia akan jadi setengah jam atau bergerak separuh muka jam. Jadi kita akan panggil dia setengah jam. Kalau jarum minit tu menunjukkan pukul 3, bermaksud dia bergerak daripada 12 sampai 3, menunjukkan nombor 3. Dia hanya bergerak 1/4 daripada muka jam. Okey, ini melibatkan pecahan lah. Kamu kena tengok balik yang tajuk pecahan sebelum ni. Ini 1/2, setengah. Ini 1/4 atau dinamakan sebagai suku. Jadi dia disebut sebagai suku jam. Kalau dia bergerak sampai menunjukkan nombor 9, jarum minit lah. Ini melibatkan jarum minit. Okey, jarum minit bergerak 3/4. Okey, ini. Sama dengan kamu punya tajuk pecahan. Kalau kamu tengok 3/4, beginilah dia punya gambar rajah. Jadi 3/4 jam dipanggil sebagai 3 suku jam. Okey, dia berada, jarum minit ni berada atau menunjukkan nombor 9. Okey, ini dia melibatkan pecahan lah. Okey, kamu tengok balik tajuk pecahan. Lepas tu kamu tengok balik yang tajuk ni, dia berkaitan. Gambar rajah dia pun ni lebih kurang. Okey, untuk kelas 1 topaz dengan 1 emerald, cikgu pernah tunjuk dekat papan putih macam mana antara jam dengan dia punya pecahan lah. Okay. So kita tengok kat uji diri ni. Lihat bahagian biru nyatakan setengah jam, suku jam atau 3 suku jam. Okey, tengok yang A. A, dia menunjukkan, jarum minit dia menunjukkan nombor 9. Okey, dia punya warna biru ni menunjukkan 3/4 daripada muka jam. Jadi ini adalah 3 suku jam. Untuk B, jarum minit dia menunjukkan nombor 6, angka 6. Dan biru ni ada di bahagian setengah daripada muka jam. Okey, atau separuh daripada muka jam. Jadi kita akan panggil dia sebagai setengah jam. Okey. Dan satu lagi, ini dia tunjukkan minit, jarum minit itu di angka 3 dan bahagian biru ni hanya menunjukkan 1/4 daripada muka jam. Okey, 1/4 daripada muka jam. Jadi ini dipanggil sebagai suku jam. Ya, jadi untuk tajuk ni, subtopik kedua ni, kamu kena kenali jam dan masa. Yang pertama, kamu boleh bezakan antara jam dan jarum minit. Seperti mana cikgu cakap tadi lah. Jam, pendek, minit, ejaannya lebih panjang. Jadi jarum pendek tu yang jam punya. Jarum panjang tu adalah minit punya. Itu je cara dia nak tentukan. Atau kamu nak bezakan. So kamu tak payah pening mana satu jarum jam, mana satu jarum minit. Kamu tengok sendiri, jam ada 3 je perkataan. Minit ada 5 perkataan. So 3 perkataan pendek. So jarum jam tu adalah jarum yang pendek. Jarum minit ada 5 perkataan lebih panjang. So jarum panjang tu adalah jarum minit. Okey. Selain dari itu, macam mana cikgu cakap tadi lah. Ini berkaitan dengan pecahan, setengah, suku dan juga 3/4 atau 3 suku jam. Okey. Seterusnya, sebelum tu kita tengok dulu video lah. Sebelum kita teruskan, kita tengok dulu video. Okey. Pukul berapa Datuk Jam? Pukul 7, masa untuk mengajar. Anda membaca jam. Pukul berapa Datuk Jam? Pukul 8, lihat jarum saya. Satu pendek, satu panjang. Pukul berapa Datuk Jam? Pukul 9, jarum pendek memberitahu jam.
Pukul berapa Datuk Jam? Pukul 10. Jarum panjang memberitahu minit. Pukul berapa Datuk Jam? Sudah pukul 10 suku. Jarum minit pada 3. Jadi ini suku jam. Pukul berapa Datuk Jam? Sudah pukul 10:30. Jarum minit pada 6. Maka setengah jam telah berlalu. Pukul berapa Datuk Jam? 3 suku jam dari pukul 10. Jarum minit pada 9. Itu 3 suku jam. Pukul berapa Datuk Jam? Sudah pukul 11. Lihat pada jarum jam saya. Ia tunjuk 11. Pukul berapa Datuk Jam? Sudah pukul 12. Masa inilah jarum-jarum saya bertindih bersama-sama. Okay, so video-video ni nanti cikgu akan pasangkan balik sebelum cikgu habiskan rakaman kelas ni. So nanti kamu boleh tengok lah. Okay, video-video ni sebenarnya dia adalah macam rumusan lah untuk satu-satu tajuk tu. So kamu tengok video tu pun, kalau kamu tengok betul-betul, kamu tengok berdasarkan dengar dulu apa yang cikgu beritahu, okay, kamu akan dapat faham dengan lebih jelas lah. Sebab dalam video tu dia ada nyanyi, dia ada tunjuk animasi, okay. So seterusnya kita akan pergi dengan sebut dan tulis waktu. Okay, sebut dan tulis waktu ni lah yang paling penting. Sebab kalau kamu tak tahu nak sebut, orang tanya pukul berapa, kamu macam terkekeh, pukul berapa kan. Okay, so yang pertama kita tengok macam mana berlakunya pukul 2 adalah pukul 2 berlaku apabila cikgu besarkan sikit supaya kamu boleh nampak. Okey, pukul 2 dia akan berlaku apabila jarum jam menunjukkan angka 2 dan jarum minit, jarum panjang ni akan menunjukkan angka 12. Okey, jadi pukul berapa ini dipanggil sebagai pukul 2. Macam tadilah Datuk Jam tu cakap kan, bila jarum minit tunjuk pukul 12, jarum jam tunjuk pukul atau angka-angka yang di tepi ni, kita sebut terus dia punya waktu. Kalau pukul 5 pula, pukul 5 jarum minitnya menunjukkan angka 12 dan jarum jam. Okey, sebab kita panggil pukul 5 tu, pukul 5 lah jam 5, pukul 5 petang, pukul 5 pagi. So jarum jam tu akan menunjukkan angka 5. Itu bermaksud itu adalah pukul 5 petang atau pukul 5 pagi, pukul 5 lah. Okey, yang penting jarum minit dia mesti menunjukkan angka 12. Okey, kalau macam ni, ini berkaitan dengan yang atas tadilah, setengah, suku, 3 suku, okey. Kalau kita tengok jarum jam, okey, berada di antara 4 dan 5 dan jarum minit tunjuk nombor 6. Jadi dia masih lagi nombor 4. Kalau jarum tu berada di antara sesuatu nombor, kita akan ambil nombor yang sebelumnya. Kita tak boleh sebut sekarang ni pukul 5.30 sebab nombor dia belum lagi sampai ke nombor 5. Jarum jam dia belum lagi sampai ke nombor 5. Dia masih berada di antara nombor 4 dan nombor 5. Jadi kita akan ambil nombor yang lebih kecil lah. Okay, jadi ini adalah pukul 4. 4 apa? Jarum minit tunjuk dekat pukul 6. Tunjuk dekat angka 6. Kita dah tahu tadi, bila jarum minit tunjuk dekat angka 6, kita akan panggil dia sebagai setengah. Apa setengah? Jarum jam 4, jarum minit 6 atau setengah. Jadi pukul 4.30. Sama juga dekat yang sebelah ni. Okay, cikgu besarkan sikit supaya boleh nampak. Okay, pukul 7.30. Kenapa jadinya 7.30? Pertama, jarum jam ni masih berada di antara nombor 7 dan nombor 8. Jadi kita kena ambil nombor 7 sebab dia belum sampai nombor 8. Dan jarum minit menunjukkan angka 6. Bila jarum minit menunjukkan angka 6, sama seperti yang ke atas tadi kita belajar, itu dipanggil sebagai setengah jam. Jadi kita akan sebut dia sebagai pukul 7.30. Okay, kita akan sebut berdasarkan 7.30, 7 suku. Itu saja dulu. Kita tak akan pergi kepada minit-minit lagi. Okay? Ini sebagai pengenalan kepada kamu supaya kamu paling-paling pun boleh baca okey, berapa 8.30, pukul 8 suku, okey. Okey, jadi ini pukul 10 suku sebab jarum minit ni menunjukkan angka 3. Ni jarum jam tunjuk angka 3, jarum minit pun tunjuk angka 3. Jadi dia adalah 3 suku. Kalau untuk yang C ni,
Jarum jam menunjukkan angka 11. Jadi 11 apa? Tengoklah jarum minitnya. Jarum minitnya menunjukkan angka 3. Jadi dia menunjukkan pukul 11 suku. Okey. Itu je. Dia berkait dengan tajuk yang di atas tu lah. Okey. Jadi itu untuk sebutlah. Jadi kalau nombor tu dia tunjuk dekat jarum minit tu tunjuk dekat angka 12, kita tak ada cakap setengah suku ke apa. Kita sebut dia pukul 2, pukul 5. Okey. So ini adalah projek. Kita tak sempat buat lagi di sekolah. InsyaAllah lepas KPB nanti kita akan buat lah. Okey. Jadi video tu nanti cikgu akan pasangkan balik di akhir rakaman pengajaran ni. Jadi kamu boleh tengok. Dan rakaman pengajaran ni pun kamu boleh tengok banyak kali lah. Sama ada di Google Classroom, dalam drive link yang cikgu bagi ataupun dalam YouTube link yang cikgu akan beritahu nanti. Okey, seterusnya kita akan pergi untuk kenali hari, minggu dan bulan. Okey, so hari ni kena tahulah. Kalau tak tahu hari, orang tanya ini hari apa? Tak tahu. Hari ni adalah hari Isnin. Biasanya kamu akan ke sekolah hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tapi disebabkan apa yang berlaku sekarang, hari-hari kamu ada di rumah, jadi cikgu harap kamu tak lupalah hari apa. Jangan setiap hari kamu cakap hari Sabtu, setiap hari kamu cakap hari Ahad sebab kamu berada di rumah. So hari ni hari Isnin, sebab tu kamu ada kelas matematik yang cikgu buat secara rakaman supaya kamu boleh tengok bulan kali. Waktu malam kamu boleh tengok, waktu pagi kamu boleh tengok, waktu tengah hari pun kamu boleh tengok. Jadi tak ada masalah. Kalau kita set sebagai online class, nanti ada yang tak dapat masuk sebab ibu bapa dia bekerja. Jadi cara macam ni, kamu boleh tengok bila-bila masa kamu boleh tengok. Okey, ikut kesesuaian kamu, ikut waktu free kamu lah. Okay. So dalam satu minggu ada 7 hari. Okay, cikgu rasa kebanyakan kamu dah tahulah hari-hari ni. Okay, dia bermula hari Ahad semalam, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan kita akan bertemu balik dengan Ahad. Kita tak akan jumpa Ahad, lepas Ahad kita jumpa Selasa. Lepas Selasa kita jumpa Khamis. No, dia akan bergerak satu demi satu mengikut aturan hari inilah. Macam ni je. Hari ni Isnin. Semalam hari apa? So hari Isnin. Semalam hari apa semalam? Semalam adalah hari Ahad. Jadi dia akan bergerak setiap minggu tu dengan sebutan atau dengan hari yang sama. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kita akan jumpa balik dengan hari Ahad. So hari ni mungkin tak berapa susah sangat lah. Okay? Sebab kamu dah sentiasa jumpa. Sama juga dengan bulan. So dalam setahun kita tahu kita ada 12 bulan. Kamu boleh tengok kamu punya kalender. Okay? Kita akan bermula dengan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Okay, untuk tahun ni kita datang sekolah Januari, Februari sampai separuh Mac tu kita dah terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Jadi kita dah bercuti Mac, April, Mei, Jun. Okay, dah bulan Julai pula kita masuk sekolah hari tu. Okay, kita masuk dah jumpa kawan, semua keadaan dah semakin baik. Okay, sehinggalah bulan Oktober kita terpaksa bercuti kembali, berehat kembali. Okay, dan kita doa-doakanlah supaya selepas 9 November ni semua keadaan akan jadi lebih baik. Jadi kamu pun boleh datang sekolah balik. Okay, dan kita hanya tinggal satu sahaja bulan lagi, bulan Disember. Jadi tahun ni berlalu sangat pantas. Kalau kamu berwawasan, kita jumpa Januari, tiba-tiba kita dah ada di bulan November. Kamu tahun 1, habis bulan Disember, kamu jumpa tahun depan 2021, kamu dah masuk tahun 2. Jadi separuh tahun kamu berada di rumah. Okey, separuh tahun saja kamu berada di sekolah. Okey, jadi ini tahun-tahun ni, Januari ni adalah bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12, cukup sahaja 12 bulan kita akan berubah tahun, pergi ke tahun yang seterusnya. So ini kamu boleh rujuk dalam buku dan juga kamu boleh tengok kalender yang mana ada kat rumah kamu. Okey. Okey, untuk tajuk ni waktu, okey dah, kita dah habis untuk subtopik yang ketiga. Okey, sebelum kita pergi kepada latihan ini, uji diri ni kamu boleh buat sendiri kat rumah lah. Untuk dalam Google Classroom nanti cikgu akan bagi link quizzes. Okey, kamu jawab berdasarkan quizzes. Okey, jadi untuk ni sebelum kita pergi seterusnya, ada satu video untuk kamu. Ini adalah hari-hari dalam seminggu. So boleh dengar. Okey. Tahukah kamu bilangan hari dalam seminggu? 7. Ada 7 hari dalam seminggu.
Mari kita nyatakan hari-hari tersebut dengan kuat. Ulang selepas saya. Ahad, Ahad, Isnin, Isnin, Selasa, Selasa, Rabu, Rabu, Khamis, Khamis, Jumaat, Jumaat, Sabtu, Sabtu. 7 hari seminggu. Syabas, mari kita menyanyi sebuah lagu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. 7 hari dalam seminggu, 7 hari seminggu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. 7 hari dalam seminggu, 7 hari seminggu. Wah, sangat menakjubkan. Mari kita bermain satu permainan. Saya akan sebut satu hari dalam seminggu. Kamu sebut sehari selepasnya. Sedia? Mari kita bermula. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin, Mari kita bermain lagi. Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Khamis. Jumaat. Hebat! Sekarang saya akan sebut satu hari dan anda hendaklah sebut sehari sebelumnya. Sedia? Rabu, Selasa, Sabtu, Jumaat, Khamis, Rabu, Ahad. Sabtu. Wah, seronok kan? Mari kita menyanyi lagu itu lagi. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. 7 hari dalam seminggu, 7 hari seminggu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. 7 hari dalam seminggu, 7 hari seminggu. Okay, so ini adalah hari-hari dalam seminggu. Okay, jadi itu sahajalah untuk rakaman kelas hari ini. Okay, untuk tu kamu boleh buat latihan nanti dan quizzes nanti cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. So sebelum cikgu hentikan rakaman ni, cikgu akan pasangkan balik 3 video yang telah cikgu tunjukkan tadi supaya kamu tengok balik dan kamu boleh faham rumusan keseluruhan untuk pengajaran kita hari ini. Selamat pagi, matahari sedang meninggi. Kita bangun dan berus gigi, ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, rasanya bersarapan pagi. Kita bersiap dan pergi ke sekolah, ucaplah selamat pagi. Tengah hari, ini waktu baca dan tulis. Main di sekolah dan pulang ke rumah, selamat tengah hari. Tengah hari, ini waktu makan tengah hari. Makan sehingga kenyang, selamat tengah hari. Waktu petang, mari buat kerja sekolah. Tengok TV dan bermain, ucaplah selamat petang. Selamat petang, ini waktu kita minum petang. Matahari sedang menyingsing, hari semakin berakhir. Waktu malam, orang tua sedang berdengkur. Bintang berkelipan, bulan bercahaya, mari kita makan malam.
Waktu malam, rasanya untuk kita tidur. Kita berbaring di atas katil, ucapkan selamat malam. Ucapkan selamat malam. Ucapkan selamat malam. Setting rakamannya. Okay, so video yang kedua. Pukul berapa, Datuk Jam? Pukul 7, masa untuk mengajar. Anda membaca jam. Pukul berapa, Datuk Jam? Pukul 8, lihat jarum saya. Satu pendek, satu panjang. Pukul berapa, Datuk Jam? Pukul 9, jarum pendek memberitahu jam. Pukul berapa, Datuk Jam? Pukul 10, jarum panjang memberitahu minit. Pukul berapa, Datuk Jam? Sudah pukul 10 suku, jarum minit pada 3, jadi ini suku jam. Pukul berapa, Datuk Jam? Sudah pukul 10:30, jarum minit pada 6, maka setengah jam telah berlalu. Pukul berapa, Datuk Jam? 3 suku jam dari pukul 10, jarum minit pada 9, itu 3 suku jam. Pukul berapa, Datuk Jam? Sudah pukul 11, lihat pada jarum jam saya, ia tunjuk 11. Pukul berapa, Datuk Jam? Sudah pukul 12, masa inilah jarum-jarum saya bertindih bersama-sama. Okay, jadi video yang last kali. Okay, so video ni tadi yang kamu baru tengok lah. Okay, so semua rakaman ni nanti cikgu akan masukkan balik dalam kamu punya Google Classroom dan juga link YouTube. Itu saja untuk sesi pembelajaran hari ini. So, terima kasih kepada yang menonton. So untuk uji diri tu kamu boleh cuba dan quizzes dalam Google Classroom tu nanti pun kamu boleh cuba. Okay, jadi itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga kita semua dapat kembali ke sekolah nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.